Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 minggu kebelakangan ini panas isu dua orang ustaz selebriti yang tidak dapat memberikan kuliah di negeri Selangor kerana tiada tauliah. Dalam tempoh tersebut, saya hanya menjadi pemerhati kerana beberapa sebab. Antaranya, pertama, masjid dan surau sememangnya berada di bawah pengurusan dan jagaan Jabatan Agama Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri. Maka sesiapa yang ingin mengajar agama di mana-mana masjid atau surau hendaklah mendapatkan tauliah daripada Jabatan Agama Negeri tersebut. Ini sesuatu yang sedia maklum di kalangan mana-mana penceramah. Kedua, ketua agama bagi setiap negeri ialah sultan. Dan Jabatan Agama Negeri atau Majlis Agama Negeri adalah wakil sultan dalam menguruskan kuliah-kuliah di masjid dan surau dalam negeri tersebut. Maka tindakan mana-mana individu, baik individu itu seorang selebriti atau tidak, yang mengajar agama di masjid atau surau tanpa tauliah boleh dianggap menderhakai sultan. Ketiga, pada zaman kecanggihan teknologi masa kini, kuliah oleh seorang ustaz di negeri yang dia miliki tauliah boleh ditonton oleh umat Islam di negeri yang ustaz tersebut tidak memiliki tauliah. Sebagai contoh, kuliah Ustaz Azhar Idros di mana-mana masjid atau surau di Terengganu masih boleh ditonton oleh mereka yang meminati kuliah beliau di negeri Selangor melalui YouTube, Facebook Live atau apa-apa saluran media sosial yang lain. Keempat, jika ada sesiapa yang ingin mengikuti kuliah ustaz pilihan mereka secara berhadapan, yakni face to face, bolehlah pergi ke masjid atau surau di mana ustaz tersebut berkuliah di negeri yang dia sememangnya memiliki tauliah untuk mengajar agama. Apatah lagi sekarang ini adalah musim cuti sekolah. Boleh bercuti ke negeri yang ustaz tersebut memiliki tauliah untuk mendengar kuliahnya secara berhadapan. Ustaz-ustaz ini pun sejak awal telah pun menyiarkan jadual kuliah mereka di Facebook masing-masing, maka boleh dibuat perancangan awal bila dan di mana untuk pergi bercuti sambil mendengar kuliah ustaz pilihan masing-masing. Atas sebab ini, saya berpendapat tidak perlu dikecohkan isu ustaz selebriti yang tiada tauliah mengajar di Selangor. Apatah lagi di Selangor sahaja saya dimaklumkan ada lebih 5,000 orang agamawan, ustaz dan ustazah yang memiliki tauliah mengajar agama. Maka dustalah jika seseorang itu menuduh Majlis Agama Islam Selangor sebagai menghalang dakwah Islam. Melainkan, jika seseorang itu sememangnya ingin mencari publicity murahan atau ingin mendapatkan jumlah tontonan yang tinggi di saluran YouTube-nya kerana harga potato yang semakin mahal, maka dimuat naik video-video yang mengkritik Majlis Agama Islam Selangor. Pun begitu, semalam yakni 12 Mac 2023, saya dikejutkan dengan berita bahawa Ustaz Azhar Idros sebenarnya tidak ada tauliah mengajar di negeri Terengganu. Okey, benda ini tersebar di beberapa akhbar dan salah satu daripadanya adalah harian Metro seperti mana di sebelah saya sekarang ini. Ini mengejutkan kerana Terengganu adalah negeri ataupun home base bagi Ustaz Azhar Idros dan kebanyakan kuliah beliau adalah di sana. Contohnya, perhatikan jadual kuliah Ustaz Azhar Idros bagi bulan Februari sebagaimana di sebelah saya sekarang ini. Okey, jadi kembali kepada laporan harian Metro. Dilaporkan bahawa saya bacakan ya. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu mengesahkan penceramah bebas Ustaz Azhar Idros antara
pendakwah yang tidak mempunyai tauliah untuk berceramah dan mengadakan kuliah di negeri itu. Statistik pemegang tauliah dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu sehingga November lalu menunjukkan hanya 30 pendakwah selebriti diberikan kebenaran khas oleh pihak berkuasa negeri itu, namun Ustaz Azhar tidak termasuk. Kemudiannya yang lebih memberatkan ialah laporan yang seterusnya. Dalam laporan yang sama juga, perenggan seterusnya dijelaskan, difahamkan Ustaz Azhar Idros sudah dipanggil 3 kali oleh pihak Jabatan Hak Ehwal Agama Terengganu untuk menjalani proses temenuga pemegang tauliah. Telah dijemput, telah dipanggil 3 kali. Ini adalah sesuatu yang agak berat ya. Jadi memang telah pun maklum oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bahawa Ustaz Azhar tidak ada tauliah dan mereka telah offer, telah panggil, telah jemput 3 kali. Tapi kalau masih tak ada tauliah, maknanya Ustaz Azhar Idros tak layanlah jemputan tu. Jadi ini adalah sesuatu yang agak berat ya. Di akhir laporan harian Metro pula, saya bacakan, katanya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu meminta individu yang ingin mengajar dan mengadakan kuliah di masjid serta surau membuat permohonan dengan pihaknya, termasuk mengemukakan maklumat peribadi dan kelulusan akademik. Kita amat mengalu-alukan individu yang berkelayakan membuat permohonan untuk mendapatkan tauliah, katanya. Okey, jadi laporan penuh ini link saya berikan dalam kotak description. Jadi di sini ni yang agak menimbulkan tanda tanya kepada saya ialah membuat permohonan dengan mengemukakan maklumat peribadi. Maklumat peribadi saya rasa tak ada masalah. Dan kelulusan akademik. Mungkin ke Ustaz Azhar Idros tiada kelulusan akademik? Tanya saja kan. Okey, tak mengapa. Saya yakin setelah berita ini tersebar, Ustaz Azhar Idros akan berurusan dengan baik bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dalam isu tauliah ini. Apapun, tujuan utama saya membuat video ini ialah 2 perkara. Pertama ya, berita yang tersebar pada 12 Mac ini menjadi tamparan hebat kepada mereka yang mengkritik Majlis Agama Islam Selangor sebagai kononnya menghalang dakwah Islam dengan tidak memberikan kuliah, tidak memberikan tauliah mengajar agama kepada ustaz selebriti. Padahal isu sebenarnya, padahal berita sebenarnya, kisah sebenarnya ialah ustaz selebriti tersebut yang enggan memohon tauliah. Bukan sahaja di negeri Selangor, tetapi juga di negeri yang menjadi home base kepada ustaz selebriti tersebut. Kedua, berita ini juga menjadi tamparan hebat kepada mereka yang lazim mengkritik para ilmuwan sunnah yang tidak memiliki tauliah mengajar. Kononnya, sesiapa yang tidak memiliki tauliah bererti ilmu mereka tidak diiktiraf dan mereka itu sebenarnya adalah Wahabi yang sesat. Saya teringat beberapa tahun lepas di salah satu WhatsApp group ada seorang yang bertanya tentang satu persoalan agama. Maka saya forward kepada dia ke dalam grup itu sebuah video pendek Ustaz Dr. Rozaimi yang menjelaskan persoalan itu dengan baik. Ketika itu, Dr. Rozaimi masih lagi mengajar di UPSI dan beliau tidak diberikan tauliah mengajar agama di Perak. Orang yang bertanya itu membalas, siapakah Dr. Rozaimi ni? Dia tak kenal. Okey, saya jawab balik. Tonton saja, yang penting ada dalil dan hujahnya. Beberapa hari kemudian, orang yang bertanya tu WhatsApp balik kepada saya secara peribadi bahawa ada kawan lain bagi tahu Dr. Rozaimi ni tiada tauliah di Perak, maka tak boleh pakai. Saya jawab balik, jika begitu kamu carilah ustaz yang ada tauliah yang dapat menjawab persoalan yang kamu tanya tu dengan dalil dan hujah yang semantap Dr. Rozaimi. Dia tu senyap sahaja sehingga sekarang. Demikian ya sekadar perkongsian.
Yang bertanya itu, orang yang bijak lagi berjaya dalam urusan dunia. Okey? Entah-entah dia pun masih dia entah-entah dia pun menonton video saya ni ya. You know who you are kalau you are watching. Tapi entah kenapa dalam urusan agama dia memperbodohkan dirinya. Dan orang jenis seperti ini bukanlah sedikit ya. Saya jumpa banyak orang-orang baik rakan-rakan sekolah saya dulu yang sekarang ini, mereka semua berjaya dalam bidang masing-masing. Baik peguam, baik architecture, baik engineering, baik saintis ke apa ke. Masing-masing berjaya dalam bidang. Bila dah umur pun dah 50-an ni pun dah ada jawatan tinggi apa semua. Tapi when it comes to religion, bila masuk dalam isu agama, kebijaksanaan mereka dalam urusan dunia tu mereka tak boleh apply, tak boleh guna pakai dalam urusan agama. Dia orang jadi macam bodoh semacam. Dia tak boleh fikir, tak boleh analisa dalil. Betul atau salah bergantung kepada famous atau tidak ustaz itu, besar ke kecil serban dia, pakaian dia macam mana. Bukan dalil, bukan hujah. So, saya sungguh hairan orang begini ya. Ada orang macam ni ya. Moga tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, tidaklah sedemikian. Okay? Baik, kembali kepada berita bahawa terbongkar ustaz selebriti juga tidak memiliki tauliah. Apakah dengan itu bererti ustaz selebriti tersebut ilmunya tidak diiktiraf dan dia itu sebenarnya adalah yang sesat? Saya yakin tidak. Oleh itu, bersikap adillah dalam mengkritik. Betul atau salah dianalisa dari sudut dalil dan hujah, bukan ada tauliah atau tidak di sesebuah negeri. Saya ingin mengakhiri video ini dengan dua soalan kepada para ustaz selebriti. Saya tertanya-tanya ya, mungkin ada ramai lagi kot, selain daripada dua tu saja, mungkin ada ramai lagi kot ustaz selebriti ni yang sebenarnya tak ada tauliah. Tetapi kerana status selebriti mereka itu, mereka menyampaikan kuliah-kuliah agama di sana di sini dan pihak Jabatan Agama pun mungkin tidak tegas seperti mana Majlis Agama Islam Negeri Selangor ya, mungkin ya. Soalan pertama, apakah undang-undang atau syarat kebenaran tauliah sesuatu yang patut ada atau tidak sebelum seseorang itu mengajar agama di masjid atau surau sesebuah negeri? Tentang perkara tauliah ni patut ada atau tidak? Soalan kedua, jika tauliah itu patut ada, bagaimana pula dengan ustaz selebriti yang mengajar agama atau menerima jemputan mengajar agama? Belum mengajar lagi tetapi sekadar menerima jemputan dan sudah pun mengiklankannya. Padahal dia tidak ada tauliah di masjid atau surau dalam negeri tersebut. Macam mana tu ya? Jadi saya tinggalkan dengan dua soalan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.